Salam sejahtera, kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan sebuah isu yang bertajuk Istri Dakwa Zamani tidak terima bayaran konsert. Penganjur tampil jelaskan hal sebenar. Kumpulan 5 terdiri daripada ahli-ahli kumpulan seperti Lo Weiwei, Emilia, Noins dan juga Dave Lel. Sedikit penjelasan berkenaan dengan isu yang kami akan bentangkan sebentar lagi. Sebelum ini, istri kepada penyanyi kumpulan terkenal Slam Zamani, yaitu Nur Juliana Abdurrani, telah mendakwa suaminya tidak dibayar semasa mengadakan konser doa buat Zamani pada 30 September 2022. Slide yang seterusnya saya akan berikan kepada penyampai yang seterusnya, Lo Weiwei. Selamat sejahtera, nama saya Lo Weiwei. Hari ini saya akan membentangkan akta-akta berkenaan dengan berita yang kita bincangkan. Akta yang pertama, Akta Penerbitan dan Mesin Cetak 1984. Dalam akta ini, kita mendapati kesalahan kerana menyiarkan berita yang tidak benar. Dalam Seksyen 8A1, jika dalam apa-apa hasil penerbitan ada disiarkan dengan niat jahat apa-apa berita yang tidak benar, maka pencetak, penerbit, penyunting dan penulis berita itu melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau didenda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya. 2. Bagi masuk seksyen ini, hendaklah dianggap ada niat jahat sekiranya tidak ada keterangan yang menunjukkan bahawa sebelum penerbitannya tertuduh telah mengambil langkah yang munasabah untuk menentukan kebenaran berita itu. 3. Tiada pendakwaan kerana sesuatu kesalahan di bawah seksyen ini boleh dimulakan tanpa keizinan petulis pendakwa rakyat. Dalam berita ini, kita mendapati penulis berita tanpa meminta orang terbabit menyiasat fakta sebenar. Keadaan itu secara sepihak mengubahkannya menjadi laporan berita berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pembekal, yang mengakibatkan berita palsu dilaporkan kepada orang ramai. Seterusnya, asas Undang-Undang Kontrak. Perjanjian, which is agreement. Pihak-pihak yang memasuki kontrak mestilah telah mencapai atau dianggap sebagai telah mencapai persetujuan. Menurut Seksyen 2B, Akta Kontrak 1950, Pindaan 1974. Sesuatu perjanjian yang dikuatkuasakan oleh undang-undang adalah kontrak. Oleh itu, suatu kontrak akan wujud apabila kedua-dua pihak telah mencapai persetujuan dan undang-undang mengiktiraf hak-hak dan tanggungjawab yang timbul daripada persetujuan tersebut. Daripada berita itu, kami mendapati bahawa penyanyi Zamani dan orang yang bertanggungjawab kepada konsert adalah Alan Ahmad mempunyai perjanjian lisan mengenai agihan pendapatan. Dan perjanjian yang mereka bincangkan adalah 70/30. Jadi ini menunjukkan kepentingan akta kontrak. Salam sejahtera, nama saya Emilia dari Insim. Hari ini saya akan membentangkan mengenai Akta Hak Cipta 1987. Akta ini merupakan undang-undang yang ditubuhkan di Malaysia bagi melindungi hak kreatif seorang penggiat. Pindaan Akta Hak Cipta 1987 pada 15 Ogos 2003 telah memberikan kuasa penuh kepada pegawai kementerian menangkap pesalah yang terlibat dalam jenayah ini tanpa melibatkan agensi kerajaan lain. Pindaan tahun 1997, Akta Hak Cipta
ialah untuk memenuhi keperluan dan tuntutan baru era teknologi maklumat, industri multimedia, dan koridor raya multimedia ataupun MSC. Penggiat seni adalah layak untuk menuntut royalti persembahan musik seni mereka berdasarkan perundangan. Berdasarkan artikel 3.2 bab 6 Perlembagaan PRISM berhad, royalti hendaklah diagihkan sekali setahun. Dalam isu ini, penganjur telah menyatakan bahwa selepas ditolak kos itu, baki yang tinggal di tangan ialah sebanyak Rp4.635. Itulah pendapatan yang kami dapat. Uang itu akan diberikan kepada Zamani mengikut rundingan asal 70-30. Oleh hal yang demikian, penyanyi Zamani ini telah mendapat bayaran oleh pihak penganjur. Seterusnya ialah Akta Fitnah 1957. Akta Fitnah ini digubal untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan, maruah, dan image seseorang atau organisasi daripada rusak atau tercemar akibat sesuatu yang tidak benar. Undang-undang ini tidak bermaksud untuk menafikan hak kebebasan bersuara, namun orang ramai masih bebas untuk bersuara asalkan tidak mencemarkan image dan maruah orang lain. Fitnah ataupun defamation terbahagi kepada dua kategori, yaitu libel dan slander. Libel adalah fitnah yang bersifat kekal seperti buku, majalah, film, dan sebagainya. Slander pula merujuk kepada fitnah yang disampaikan dalam bentuk lisan dan gerak gaya. Dalam isu ini, fitnah yang dikemukakan adalah bersifat slander. Isu ini berkaitan dengan istri seorang penyanyi yaitu Zamani yang mendakwa bahwa suaminya tidak diberikan bayaran semasa mengadakan konser doa. Namun begitu, penganjur telah menyatakan bahwa Zamani telah pun dibayar mengikut rundingan asal 70-30. Jadi tidak benarlah kenyataan yang dia tidak dapat sesen pun dari konser terbabit. Di sini didapati bahwa istri Zamani memberikan fitnah karena menyebarkan berita yang tidak benar yang dapat menjatuhkan maruah suaminya sendiri dan juga pihak penganjur konser tersebut. Akta Rahasia Rasmi 1972 Section 7E. Akta ini mewajibkan melaporkan permintaan bagi maklumat dan lain-lain. Ia merujuk kepada larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran dalam, atau kerja ukur mengenai, atau dalam sesuatu tempat larangan adalah suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara selama tempo tidak kurang daripada 1 tahun, tetapi tidak lebih daripada 14 tahun. Berikut adalah pernyataan yang telah dikemukakan oleh penganjur konser ataupun digelar sebagai Encik Ellen dalam berita. Saya kecewa sebab ini isu dalaman dan masalah ini sepatutnya boleh diselesaikan antara kami dan bukan bawa keluar. Kedua, saya bukan nak panjangkan hal ini, tetapi saya rasa maruah dah tercalar disebabkan kenyataan istrinya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penganjur konser ataupun Encik Ellen mempunyai hak untuk mendapatkan rahsia pelindungan daripada Akta Rahasia Rasmi. Perkataan isu dalaman dan bukan nak panjangan hal ini menunjukkan bahawa ia boleh menimbulkan perselisihan faham kepada orang lain, termasuklah isteri kepada Zamani, iaitu Juliana. Ia perlu dikenakan Akta Rahasia Rasmi atas sebab maklumat yang diberi boleh mengancam keselamatannya dan maruahnya tercalar. Sesiapa yang mengambil maklumat tersebut atau membuat apa-apa surat dan
perkara yang tidak boleh dilakukan akan dipenjarakan mengikut tempo yang telah ditetapkan. Disebabkan isu yang kami pilih mempunyai kaitan dengan fitnah dan dakwaan, maka adalah baiknya untuk kami membentangkan juga tentang pembelaan dalam kes-kes fitnah. Jadi untuk pengetahuan kita semua, dalam kes-kes fitnah terdapat pembelaan yang disediakan. Antaranya ialah justifikasi, komen yang adil, keistimewaan mutlak dan tertentu, dan fitnah secara tidak sengaja. Dalam isu yang sudah dinyatakan, kesemua jenis pembelaan ini dinyatakan, kecuali keistimewaan mutlak dan tertentu. Pembelaan yang pertama, justifikasi. Hal ini dapat dilihat melalui penganjur konsert, yaitu Encik Ahlan Ahmad, telah memberikan justifikasi dengan bertindak menjelaskan hal sebenar berkenaan dengan isu zamani dan konsert tersebut dengan lebih terperinci bagi mengelakkan kesalahfahaman antara pihak. Pembelaan yang kedua yaitu komen yang adil. Ahlan Ahmad juga tidak menyalahi Juliana, yaitu istri zamani, malah membela dia juga dengan memberikan alasan bahwa Juliana mungkin tertekan memikirkan keadaan suaminya yang akan menjalani pembedahan sehingga berani mengeluarkan kenyataan seperti itu. Pembelaan yang seterusnya ialah fitnah secara tidak sengaja. Dakwaan istri zamani boleh dikira sebagai fitnah yang tidak disengajakan, kerana istri zamani yang salah faham akan isu suaminya yang tidak dibayar semasa konsert doa buat zamani diadakan. Oleh itu, melalui isu ini, kita dapat lihat bahawa Juliana bukan sahaja seorang figure yang biasa-biasa sahaja, tetapi dia juga merupakan istri kepada Encik Zamani, yang boleh dikatakan adalah seorang artis yang berstatuskan public figure. Sekaligus, istrinya juga menanggung beban yang sama seperti suaminya. Oleh itu, sebagai seorang public figure, mereka haruslah bermuka tebal dan tidak seharusnya mengambil tindakan saman fitnah dengan sewenang-wenangnya.